Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar berkaitan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Terdapat pelbagai instrumen yang terlibat dalam kemahiran saintifik. Bagi lebih memahami kemahiran saintifik, jom kita ulang kaji semula topik ini. Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran membuat pemerhatian. Apa yang nak diperhatikan ya? Pemerhatian ialah apa yang diperhatikan dengan menggunakan dera penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa untuk mengesan perubahan keadaan asal lalu dibuat perbandingan terhadap sesuatu uji kaji, fenomena, gambar rajah, jadual, graf, carta dan penyataan ayat. Ataupun dengan kata mudahnya, pemerhatian ialah apa yang kita analisis berkaitan sebarang perubahan dengan menggunakan 5 dera asas manusia. Ayuh kita sama-sama saksikan apakah yang dimaksudkan dengan proses pemerhatian. Saya ke pasar bersama ibu saya pada hujung minggu. Saya paling suka bahagian makanan. Mari kita kenali lelaki ini. Dia menjual makanan yang enak. Ramai yang membeli makanan yang dijualnya. Dia sentiasa tersenyum. Dia seorang yang peramah. Orang ramai menyukai makanan berwarna-warni yang dijualnya. Saya suka memerhatikan dia sewaktu dia bekerja. Saya dapat mendengar para pelanggan berbual. Mereka menyukai makanannya. Saya dapat menghidu makanan yang baru dimasak di sekeliling saya. Apabila saya menyentuh makanan, makanan masih panas. Saya kemudian menyuap makanan ke dalam mulut. Sedap makanan ini. Enak. Bagaimanakah saya membuat pemerhatian di pasar? Saya menggunakan 5 dera saya. Penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan rasa. Dalam sains, adalah penting untuk mempelajari kemahiran sains. Kemahiran sains yang paling asas ialah pemerhatian. Kita memerhati, kita mengumpulkan maklumat. Oleh itu, apabila anda ingin membuat pemerhatian yang baik selepas ini, gunakan semua dera anda. Pemerhatian boleh dibuat dengan melakukan perbandingan terhadap semua maklumat yang diberikan. Sebagai contoh, berdasarkan apa yang kita lihat dalam kenyataan ini, apakah pemerhatian yang dapat kita kesan? Yang pertama, saiz itik di reban Pak Samad besar, manakala saiz itik di reban Pak Ali lebih kecil. Yang kedua, pemerhatiannya ialah purata berat itik reban Pak Ali lebih ringan berbanding purata berat itik reban Pak Samad. Baiklah, sekarang kita teruskan lagi dengan bagaimana cara untuk membuat inference. Tetapi sebelum itu, mari kita fahami apa yang dimaksudkan dengan inference. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air,
kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Inference ialah suatu penerangan atau sebab yang logik berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat terhadap sesuatu fenomena dan peristiwa. Sebagai contoh, tadi kita dah dapat pemerhatian bahawasanya saiz itik di reban Pak Samad lebih besar berbanding itik di reban Pak Ali. Jadi, inference-nya mungkin yang pertama, itik di reban Pak Samad mendapat makanan yang cukup berbanding itik di reban Pak Ali. Ataupun, inference yang kedua ialah itik di reban Pak Ali berpenyakit, manakala itik di reban Pak Samad dalam keadaan yang sihat. Seterusnya ialah kemahiran membuat ramalan. Membuat ramalan ialah menjangka terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pengetahuan sedia ada melalui pengalaman atau berdasarkan maklumat yang dikumpul daripada pemerhatian atau inference. Pada hari Isnin lepas, hujan turun pada sebelah petang. Hujan juga turun pada sebelah petang hari Selasa. Kemudian, hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan Michael adalah betul. Sekitar pukul 3 pada petang hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan mula turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar terik. Cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa hujan tidak akan turun pada sebelah petang. Tetapi pada pukul 4 petang, berlaku kilat dan guruh. Kemudian, hujan turun dengan lebat. Ramalan Michael adalah salah. Berdasarkan pemerhatian yang telah kita lakukan, itik Pak Ali mempunyai susuk badan yang kecil. Berdasarkan inference yang kita buat tadi, kamu rasa apa yang akan terjadi kepada itik Pak Ali selepas sebulan? Jawapannya ialah kemungkinan itik di reban Pak Ali akan mati. Kemahiran mengelas. Mengelas adalah mengesan persamaan dan perbezaan. Semua ciri-ciri akan dikumpulkan berdasarkan sifat sepunya. Michael memiliki haiwan peliharaan yang cantik di rumahnya. Ini adalah kucing-kucingnya. Tidakkah kucing-kucing ini sesuatu yang menggembirakan untuk dilihat? Semua ini adalah kucing, tetapi terdapat ciri-ciri yang membuatkan kucing-kucing ini berbeza. Salah satu daripadanya ialah warna bulu. Sebahagian daripada kucing-kucing ini mempunyai bulu berwarna putih. Sebahagiannya pula mempunyai bulu berwarna perang.
Kucing-kucing yang lain mempunyai bulu berwarna hitam. Kita boleh menggunakan warna sebagai ciri untuk mengelaskan objek. Pengelasan adalah kemahiran sains. Ini bermakna kita mengumpul atau menyusun objek-objek berdasarkan kepada persamaan dan perbezaannya. Satu ciri lain yang boleh kita gunakan untuk mengelaskan objek adalah dengan bilangan kaki yang dipunyai, seperti haiwan-haiwan ini. Sesetengah haiwan mempunyai 2 kaki, tetapi haiwan-haiwan lain mempunyai 4 kaki. Tumbuhan boleh dikelaskan mengikut sama ada tumbuhan menghasilkan bunga atau tidak. Sesetengah tumbuhan adalah tumbuhan berbunga, tetapi yang lain adalah tumbuhan tidak berbunga. Perhatikan gambar di bawah. Haiwan-haiwan tersebut dikelas mengikut organ pernafasan masing-masing. Contohnya, kucing diletakkan dalam satu kumpulan bersama buaya kerana kedua-dua haiwan bernafas melalui organ pernafasan yang sama, iaitu peparu. Sama juga seperti haiwan-haiwan lain yang dikelaskan mengikut kategori organ pernafasan masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk sesi yang pertama. Untuk lebih memahami apa yang telah Umi kongsikan dan kita pelajari tadi, jom kita sama-sama lakukan aktiviti yang telah Umi sertakan.